Assalamualaikum, saya Sharifah Nur Alisha dari kelas DP2J. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan menerangkan tentang agensi syarikat halal yang berada di negara Vietnam. Negara Vietnam, sebuah negara yang dikenali penduduk Malaysia. Tipulah kalau saya kata penduduk Malaysia tidak mengenali negara Vietnam, kerana saya yakin 100% masyarakat Malaysia mengenali negara Vietnam kecuali kanak-kanak kecil. Orang Vietnam atau orang Kin adalah kumpulan etnik Asia Tenggara, terutamanya berasal dari Vietnam Utara. Mereka bertutur dalam bahasa Vietnam, bahasa Austroasiatik yang paling banyak digunakan. Mereka membentuk 85.32% populasi Vietnam dalam bancian 2019. Untuk membezakan mereka dari pelbagai etnik minoriti lain di negara ini, nama terawal yang dicatatkan untuk orang Vietnam kuno adalah Links atau Lac Viet. Terdapat kira-kira 70,000 umat Islam di negara Vietnam yang merangkumi kira-kira 0.1% daripada populasi negara itu, iaitu 85.32%. Sebilangan besar Muslim di Vietnam adalah Muslim Chapa. Orang Chapa adalah kumpulan etnik yang berasal dari Austronesia di Asia Tenggara. Dari abad ke-2 hingga pertengahan abad ke-15, Champs penghuni Champa, sebuah wilayah yang bersebelahan dengan pemerintahan bebas di Vietnam Tengah dan Selatan. Mereka bertutur dalam bahasa Cham dan juga bahasa Tat. Oleh keturunan mereka yang disebut Utsul di Pulau Hainan, China, dua bahasa Chami dari kumpulan Malayo-Polinesia dari keluarga Austronesia Chams, dan Melayu adalah salah satu orang Austronesia yang cukup besar yang telah menetap di daratan zaman besi di Asia Tenggara di antara penduduk Austroasiatik yang lebih kuno. Masakan Vietnam merangkumi makanan dan minuman Vietnam yang menampilkan gabungan 5 rasa asas dalam makanan keseluruhan. Setiap hidangan Vietnam mempunyai rasa khas yang mencerminkan satu atau lebih elemen ini. Bahan biasa yang digunakan adalah pes udang, sos ikan, sos kacang, beras, herba segar, buah dan sayur-sayuran. Masakan Perancis juga mempunyai pengaruh besar kerana penjajahan Perancis di Vietnam. Resepi Vietnam banyak menggunakan serai, halia, pudina Vietnam, ketumbar panjang, kayu manis, Saigon, cabai mata, limau nipis dan daun selasih Thailand. Masakan tradisional Vietnam sangat dikagumi kerana bahan-bahan segarnya, penggunaan susu dan minyak yang minimum, maksudnya tak banyak sangat, tekstur pelengkap dan bergantung pada ramuan sayur-sayuran. Ia juga rendah gula dan hampir selalu bebas gluten secara semula jadi, kerana kebanyakan hidangan diperbuat dengan mi beras, kertas beras dan tepung beras, dan bukan tepung gandum. Dengan keseimbangan antara ramuan segar dan daging dan penggunaan rempah-rempah terpilih untuk mencapai rasa yang enak, makanan Vietnam dianggap sebagai salah satu paling sihat di seluruh dunia. Agensi syarikat yang berada di negara Vietnam adalah Halal Certification Vietnam, atau lebih ringkasan dia adalah HCA. Agensi halal ini akan diterangkan oleh kawan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhida binti Mahdi. Selanjutnya kita pergi kepada agensi yang menguruskan halal di Vietnam. Untuk pengetahuan semua, terdapat banyak agensi di Vietnam yang menguruskan halal, tetapi agensi tersebut tidak mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Namun begitu, di Vietnam terdapat satu agensi yang menerima sepenuhnya pengiktirafan di peringkat antarabangsa, iaitu Halal Certification Agency Vietnam atau dengan singkatannya HCA Vietnam. HCA Vietnam telah diberikan kehormatan sebagai organisasi persijilan halal satu-satunya di Vietnam yang telah mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa dan telah ditauliahkan di peringkat antarabangsa oleh JAKIM Malaysia, GCC Accreditation Center GAC, ESMA UAE, CICAP Thailand, MUI Singapura dan MUI Indonesia. HCA Vietnam juga merupakan satu-satunya ahli di Vietnam yang menjadi ahli Majlis Makanan Halal Sedunia atau lebih dikenali sebagai WHFC. Selain itu, di Vietnam, HCA juga telah disetujui oleh Suruhanjaya Kerajaan Hal Ehwal Agama untuk melakukan perkhidmatan penilaian dan persijilan halal. Halal Certification Agency Vietnam telah memilih Bandar Hanoi di Vietnam sebagai ibu pejabat mereka untuk menjalankan operasi mereka. Seterusnya, HCA Vietnam merupakan organisasi yang mematuhi undang-undang syariah dan piawaian halal dan beroperasi mengikut piawaian Organisasi Persijilan Halal Antarabangsa. Halal Certification Agency Vietnam juga turut mempunyai visi mereka yang tersendiri, iaitu untuk menyediakan produk halal, produk ternama bebas dan diiktiraf antarabangsa di Vietnam. HCA Vietnam juga turut menyediakan perkhidmatan halal yang bertujuan untuk membantu pengilan dan perniagaan di Vietnam untuk mengakses pasaran antarabangsa dan meningkatkan reputasi mereka sebagai pembekal di pasar dunia. Halal agensi di Vietnam juga dia memastikan pembeli-pembeli di peringkat antarabangsa membeli barang yang mempunyai halal yang diiktiraf dan memenuhi undang-undang Islam. Kepuasan pelanggan adalah standard utama HCA, yang mana mereka akan memastikan kepuasan pelanggan berdasarkan pengembangan hubungan baik dengan pelanggan. Ini akan memungkinkan mereka untuk menjangka dan menanggapi perubahan yang ditemukan dengan cepat apabila ada perubahan di global saat ini. Di samping itu, Halal Certification Agency Vietnam juga turut mempunyai misi mereka yang tersendiri, yang mana misi mereka adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan amalan yang terbaik untuk memastikan integriti halal di seluruh rantaian bekalan industri halal. HCA Vietnam juga menggalakkan pemahaman dan penerimaan global terhadap produk halal untuk pengguna Muslim dan bukan Muslim. Mereka juga melakukan penyelidikan dan pengetahuan mengenai halal, memberikan penyelesaian untuk industri halal dan selaraskan piawaian halal dengan pemerintah yang berbeza dalam usaha global untuk mengembangkan industri halal dan perkembangan global. Sebagai satu-satunya agensi yang menerima pengiktirafan halal di antarabangsa, HCA Vietnam semestinya berbangga kerana telah terpilih untuk menjadi satu-satunya organisasi halal di Vietnam yang mendapat pengiktirafan tersebut dengan membawa mutu kewajaran, ketulusan dan profesionalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatihah binti Zaini dari kelas JP2H. Saya akan menerangkan tentang skim persijilan halal oleh agensi Vietnam, iaitu Halal Certification Agency Vietnam. Agensi HCA ini hanya berkomitmen pada skim-skim halal persijilan di mana ia dijalankan untuk skim-skim ini. Yang pertama iaitu skim produk makanan dan minuman, kedua skim logistik, ketiga skim farmaceutical, keempat skim kosmetik dan kelima iaitu skim premis makanan. Yang pertama skim produk makanan dan minuman. Produk makanan
makanan dan minuman bermaksud barang-barang yang dibuat atau dihasilkan oleh manusia. Untuk produk makanan dan minuman ini, kaedah pengeluarannya termasuk bahan mentah, bahan peralatan pemprosesan, peralatan pengendalian yang digunakan dalam proses pembuatan produk makanan dan minuman hendaklah mematuhi kehendak undang-undang dalam hukum syarak. Sebagai contoh, Vietnam mempunyai kelebihan dalam pengeluaran bahan mentah seperti kopi, beras, makanan laut, rempah ratus, kacang dan juga sayuran. Yang kedua iaitu skim premis makanan. Sebarang bangunan atau apa-apa struktur kekal atau sebaliknya bagi penyediaan penyajian dan juga penjualan sebarang makanan seperti restoran, medan selera, kafeteria, kedai makan, kedai kek, pastry, restoran makanan sedera dan sebagainya. Yang kedua iaitu skim pharmaceutical. Pharmaceutical ini ialah produk pharmaceutical dalam bentuk dos siap, termasuk produk ubat-ubatan, preskripsi dan bukan preskripsi untuk kegunaan manusia. Sebagai contoh pharmaceutical halal, produk ubat yang berasal dari sumber yang dibenarkan iaitu haiwan, tumbuhan, bahan organik atau bukan organik yang mengikuti kaedah penyediaan, pembuatan dan pengekstrakan yang mengikuti saranan Islam. Produk farmaseutical halal juga bukan hanya bebas dari unsur haram tetapi juga haruslah halal dan thayyiban. Okey, yang keempat iaitu logistik. Logistik ialah perkhidmatan pengangkutan barangan dan perkhidmatan rantaian kargo atau pengundangan dari aktiviti yang berkaitan dengan perincitan dengan pengurusan dan pengendalian makanan, minuman dan juga barangan. Logistik halal ni pendekatan untuk mengelakkan pencemaran produk makanan halal, daging halal, barang-barang halal yang mudah rosak dan bahan mentah halal dari bahan bukan halal semasa pengangkutan, pengedaran atau di gudang dan juga di tempat runcit. Yang terakhir iaitu skim kosmetik. Kosmetik iaitu bahan dan sediaan yang dibuat untuk bersentuhan dengan pelbagai bahagian luar badan seperti epidermis, rambut, luar bibir dan organ sulit luaran atau pada gigi dan saluran mukus di mulut. Ini bertujuan semata-mata untuk membersih, mewangikan, mengubah penampilan dan atau membaiki badan dan melindunginya atau memelihara dalam keadaan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aida Sofia binti Zahnil Azman, kelas DPH2H dari Diploma Pengurusan Industri Halal. Hari ini saya akan menerangkan beberapa prosedur untuk pensijilan halal. Langkah yang pertama, mengemukakan borang permohonan. Borang permohonan, senarai ramuan, bahan tambahan dan juga bahan kimia. Bagi catatan pula, organisasi yang menggunakan pensijilan halal perlu memahami pasaran ekspor yang bermaksud untuk memilih skema pensijilan halal yang tepat di antara tiga skema pensijilan yang disediakan, iaitu yang pertama JAKIM Malaysia, yang kedua MUI Indonesia dan yang ketiga GCC. Langkah yang kedua, maklumkan yuran pensijilan dan tanda tangani kontrak pensijilan. Seperti HCA perlu menyemak borang permohonan dan memberitahu organisasi mengenai bayaran pensijilan. Kontrak pensijilan hendaklah ditandatangani setelah dua pihak bersetuju dengan perjanjian kontrak tersebut. Langkah yang ketiga, audit tahap pertama. Tujuan audit tahap pertama adalah untuk menilai ketersediaan
standard halal untuk meneruskan audit tahap kedua. Manakala terdapat beberapa senarai dokumen yang diminta untuk diauditkan. Tahap pertama merangkumi. Yang pertama, carta ahli pemprosesan. Yang kedua, pelan kawalan mutu atau pelan HACCP jika ada. Rekod produk yang diperakui termasuk spesifikasi atau laporan ujian. Rekod bahan-bahan tambahan kimia termasuk komposnya, carta aliran pemprosesan atau sijil halal jika ada. Di catatan pula, sijil halal akan diterima jika sijil dikeluarkan oleh Badan Persediaan Halal yang telah diakreditasi oleh salah satu daripada dua organisasi iaitu JAKI Malaysia, MUI Indonesia, GAC Pusat Akreditasi GCC, atau dikeluarkan oleh JAKI Malaysia dan juga MUI Indonesia. Sedia sistem pengurusan kualiti lain ke telah digunakan carta alur pemprosesan. Audit tahap pertama dapat dilakukan di lokasi buatan dalam beberapa kes. HCA akan mengaudit dokumen yang diminta dan memberitahu kepada organisasi tersebut bahawa dokumen perlu dibekalkan. Masa untuk audit tahap pertama tidak melebihi daripada 90 hari dari masa yang siap untuk audit tahap pertama dengan memenuhi semua syarat itu. Kontrak yang ditandatangani. Dokumen tahap pertama sudah dihantar, membayar nilai kontrak 30%. Jika melebihi tempoh ini, permohonan tersebut dianggap tidak sah. Langkah yang keempat, audit tahap kedua. Tujuan audit tahap kedua adalah untuk menilai kesesuaian produk dengan syarat halal untuk mengeluarkan sijil halal. Langkah yang kelima pula, mengkaji laporan dan pengeluaran sijil halal. Pada akhir audit di lokasi, pasukan audit perlu menyiapkan laporan audit yang diserahkan kepada klien dan HCA untuk meninjau dan membuat keputusan pensijilan. Sekiranya berlaku ketidaksesuaian, organisasi akan melakukan tindakan pembetulan dengan menghantar laporan tindakan pembetulan termasuk bukti kepada HCA dalam jangka masa tertentu selama 30 hari melalui audit di lokasi. HCA juga bertanggungjawab untuk mengkaji keberkesanan tindakan pembetulan. HCA juga menyerahkan laporan audit tersebut dan bukti yang disertakan pada jawatan kuasa pensijilan untuk menilai dan memastikan bahawa audit telah dilakukan sebagaimana yang diperlukan. Kerana proses dan ketidaksesuaian jika ada telah diselesaikan secara efektif dan tepat. Baik, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adibah Nur Ain binti Muhammad Nordin dari DPH 2G dan bernombor matrik DPH 202024674. Okey, yang seterusnya adalah contoh-contoh produk keluaran Vietnam. Antaranya ialah rice paper, Vietnam Ice Coffee, kulit popiah Vietnam Roll, Nescafe Vietnam, mi ngongoy, Vinamilk, cairan cooking oil, Milo, green tea KitKat dan akhir sekali beras super Vietnam. Okey, yang paling penting sekali, semua produk-produk yang saya nyatakan di sini adalah disahkan halal. Isu semasa yang berada di negara Vietnam ialah adakah syarikat halal yang berada di negara Vietnam boleh berjaya memasuki pasaran halal yang terbesar. Walaupun umat Islam adalah minoriti di Vietnam, industri halal makanan di sini ataupun di Vietnam memiliki potensi besar. Kata Abdullah Abdul Rahman, pengarah Halal Vietnam Export dan Import CO Ltd. Halal yang bermaksud dibenarkan dalam bahasa Arab. Beliau berkata kepada Vietnam News sambil menambah bahawa itu bukan pilihan orang Islam sahaja,
tetapi juga orang lain yang mengutamakan kebersihan, keselamatan dan kualiti produk. Bagi perusahaan tempatan, label halal adalah simbol kualiti yang baik dan mesti dimiliki barang untuk memasuki pasaran Muslim. Beliau berkata, ketika semakin ramai pelancong Muslim yang datang ke negara Vietnam, mereka kekurangan tempat makanan halal ataupun tempat makanan segera yang halal seperti KFC ataupun McDonald. Pada masa yang sama, Abdul Rahman masih melihat peluang yang baik untuk perusahaan Vietnam di pasar makanan halal kerana Vietnam adalah salah satu pengeksport produk pertanian yang terkemuka. Dengan kos buruh yang murah, ia dapat bersaing dengan lebih baik dari segi harga dan kualiti. Bagaimanapun, Abdul Rahman mengatakan tidak banyak syarikat yang memahami potensi pasaran halal. Dengan beberapa syarikat yang tidak mengetahui apa itu makanan halal. Berbanding dengan negara lain, iaitu negara Thailand, syarikat yang berada di negara Thailand lebih memahami apa itu konsep halal berbanding dengan negara Vietnam. Jadi, negara Vietnam kekurangan tempat makanan halal untuk orang-orang Muslim makan. Cadangan untuk mengatasi masalah ini akan diterangkan oleh kawan saya. Solusi yang boleh saya fikirkan dan pada pendapat saya, pihak yang bertanggungjawab terhadap yang berkaitan dengan halal terhadap makanan dan juga perkhidmatan perlu bertanggungjawab dan merancang cara untuk mengatasi masalah yang berlaku. Contohnya seperti agensi halal Vietnam HCA perlu menilai dan juga merancang strategi atau mengukur dan menilai dari segi kekurangan ataupun kelebihan dari pemasaran yang berlaku. Dengan itu, pihak agensi yang bertanggungjawab boleh berbincang dengan pihak atasan yang berkaitan makanan dan perkhidmatan juga serta dari segi pelancongan dalam negara tentang masalah yang terjadi yang menjadi kesusahan kepada orang Muslim yang tinggal di Vietnam maupun pelancong Muslim yang datang melancong ke negara Vietnam. Melihat kepada peningkatan pendapatan negara berdasarkan nilai ekspor barang ke luar negara, keuntungan yang didapati hasil peningkatan boleh dijadikan modal untuk mengusahakan kedai-kedai makanan untuk orang Muslim di Vietnam serta pelancong Muslim yang datang ke negara. Hasil jika terdapat banyak kedai makan yang halal yang boleh dikunjungi oleh orang Muslim dan juga pelancong dari luar negara dapat meningkatkan lagi pendapatan dan juga keuntungan kepada kedai makan, malah juga dapat menyumbang kepada negara. Kesimpulannya ialah Halal Certification Vietnam iaitu HCA adalah salah satu daripada organisasi halal yang diiktiraf di seluruh dunia. Vietnam mempunyai potensi besar untuk mengembangkan ekonomi halal. CJ Halal adalah skema global untuk produk atau perkhidmatan. Ini adalah proses bebas untuk mengesahkan ramuan halal dan haram, syarat-syarat kemunian yang diperlukan untuk mematuhi piawaian Al-Quran dan Syariah. Oleh sebab itu, sesuatu perniagaan mesti mendapatkan CJ Halal terlebih dahulu yang memenuhi syarat agama dan mematuhi piawaian keselamatan dan kebersihan makanan yang diperlukan oleh negara-negara Muslim sebelum ia dijual di pasaran. Hal ini kerana standard halal sangat penting untuk penembusan pasaran. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.